tutup pipe tu. Masya Allah, punya jaga dia dengan air. Dia heran tengok orang Malaysia. Tuan, kebanyakan besok hari Jumaat kita tengok orang ambil air pop. Kalau misalnya air itu tak menyentuh, namanya tuan, namanya anggota wuduk. Anggota wuduk muka ni sampai sini tuan, ni sampai sini. Ni. Orang perempuan nampak ke? Ada dalam ni sampai sini ni. Kalau hanya sini saja, air tak menyentuh sini. Kalau yang berjangkut kena gosok-gosok, kena make sure tuan. Sebab air kena melalui setiap poin yang ada di bawah dagu sampai pergelangan dagu ni. Itu anggota wudu. Kalau air tak kena dekat sini, tak sah wudu kita. Bila tak sah wudu, sembahyang macam mana tuan? Sah ke sembahyang tak sah wudu? Tak sah sembahyang. Itu satu. Kaki, basuh kaki. Biasanya kita ambil wudu, bila basuh kaki kita berdiri, buka air tadi, kita layangkan kaki kita. Biasanya lah layangkan kaki. Ada orang jarinya begini, ada orang jarinya begini, okey. Yang jari begini okey, air terus masuk ni. Ada orang termasuk saya tuan-tuan, jari kaki macam ni. Apa? Ini ada namanya athlete foot. Athlete foot ni yang putih gatal tu, pasal oksigen tak masuk tuan-tuan. Itu menyebabkan dia timbul wudu. Jadi masa ambil wudu tu kena buka satu-satu tuan. Satu kaki ni kena buka supaya air masuk kepada semua bahagian-bahagian. Di antara satu dengan satu anak-anak jari kaki itu, air mesti masukkan. Itu anggota wudu. Kalau tak buat, tak sah wudu tuan-tuan. Tak marah tuan-tuan, tak marah. Itu bab taharah, namanya wudu. Sebab kita nak wudu yang sahih, wudu yang sah, sebab nak mati dalam husnul khatimah. Okey, kata-kata tentang apa itu apa ni? Knowledge tentang ilmu itu tadi. Ingat tentang ilmu, pentingnya ilmu untuk mati dalam husnul khatimah. Okey tuan-tuan ya. Satu lagi akhlak. Ilmu dalam Islam ada 3 broad kategorinya. Kita ulang balik: akidah, syariah, akhlak. Akhlak tuan-tuan, tambah banyak perempuan yang ada kat sana. Akhlak dengan suami. Kalau perempuan, suami balik kerja, perempuan letak dia 2-3 tuan goreng pisang, ada satu onde-onde letak kat situ, bancuhkan dia kopi, dia seorang minum. Perempuan pergi masuk pinggan dekat dapur, tinggalkan dia seorang-seorang. Perempuan tidak ada akhlak dengan suami. Tak maaf. Minta maaf. Kena raih suami, kena tunggu dia minum, kena senyum dengan dia, kena selesakan dia. Pada suami pula akhlak, pada suami pula akhlak. Akhlak tuan-tuan kepada suami, akhlak yang pertama sekali tuan-tuan, antaranya jangan isap rokok dalam rumah, di depan anak-anak, di depan isteri. Akhlak yang paling baik, berhenti merokok mulai besok tahun 2024. Sebab rokok itu haram. Haram, betul, haram. Rokok ni haram. Macam mana yang haram boleh ada kotak rokok dalam bilik tidur, haram kotak rokok dalam bilik tamu, haram kotak rokok di dapur, haram sebuah anak cucu kita bensin ya, bensin. Dengar ni bensin energi sekarang harga dia RM17. Berapa ada sekarang? Amboi. RM17 ke berapa? Rasa saya tak salah, saya tak isap rokok. RM17. Tuan-tuan, RM17 kali 30 berapa Ustaz? RM17 kali 30 kali 30. Tak kira tak apa, ini biasa ni. The mild person, yang the mild smoker, satu hari satu bungkus 20 batang. RM17 kali 30, satu bulan berapa? 510. Berapa? 510. Satu
510 hari Jumat dia bagi tuan ke masjid ini RM1 betul sikit sedikit pun dah besar tuan masjid tu bagi tahu saya dulu esko agama tuan, saya jaga masjid, saya jaga surau, saya jaga agama, saya esko agama sama dulu. Masya Allah tuan, sampai mengantuk-ngantuk kira duit pasal apa tuan? Risik mengantuk-ngantuk sampai budak-budak ketawa tak apa aku tak apa mungkin begitu tuan. Kita ukur tadi RM510 sebulan RM510 kali 12 berapa? RM6,000 kali 20 tahun bisa ukur berapa? RM120,000. Boleh Pak Umar? Boleh Pak Umar. Ya Allah, boleh Pak Umar. Sampai sekarang dia duduk rumah mertua, dia tak ada ubah. Mungkin tak betul saya cakap, sampai betul saya cakap. Ayah saya tak isap rokok. 6 orang anak laki-laki, 2 orang anak perempuan, seorang pun tak merokok. Saya tak isap rokok. Anak saya pun 8 orang, 5 laki-laki, 3 perempuan pun tak merokok. Tuan nak tahu driver saya ya, dia baru meninggal dalam setahun setengah dia meninggal driver saya. Driver saya tak pernah isap rokok depan saya, tak pernah. Saya tak beritahu pun, tapi tak pernah, tak berani. Satu hari tuan-tuan driver saya ni, tapi saya muncul sakit dia tengah isap rokok. Tuan-tuan dia ramas rokok tu. Ya Allah, tuan-tuan dia ramas rokok tu. Dia tak nak buat, dia ramas rokok tu. Saudara, boleh tak janji dengan kita, janji dengan Allah? Isteri kita dah bagi tahu, dia dah janji dengan isteri dan 6 kali janji nak berhenti rokok. Dah juga berhenti. Anak kita tengok ayah rokok, tengok ayah rokok. Dalam psikologi namanya association of ideas. Ayah and cigarette, ayah and cigarette, ayah and cigarette. Kan elok ayah and tasbih, ayah and tasbih, ayah and tasbih. Which is better untuk mati dalam surga? Itu dia punya apa dia. Okey. Saudara yang berkesian. Tadi saya dah kata ya, soalan kubur cerita 3 tiang akidah dan syariat dan akhlak. Okay. Saudara-saudara, saya nak menyebut satu lagi perkara untuk mati husnul khatimah. Apa dia kata tuan-tuan ya? Satu perkara lagi nak mati husnul khatimah ni, kita tak boleh mati seorang-seorang dalam husnul khatimah. Kita sebagai ketua keluarga, Hasan Ali sebagai ketua keluarga, adik isterinya dan 8 orang anaknya, dia tak boleh seorang-seorang mati husnul khatimah. Bawa anak 8 orang mati husnul khatimah, bawa isteri mati husnul khatimah, bawa adik-beradik mati husnul khatimah, bawa seluruh kampung halamannya mati husnul khatimah. Itulah dakwah. Tadi tuan-tuan suruh datang kemari ni tuan ya, saya singgah di Durian Tunggal. Apa di Durian Tunggal hari ni tuan-tuan, semalam dan hari ni? Ijtimak tuan-tuan, Masya Allah. Saya pergi tadi tuan-tuan, saya pergi tadi, jumpalah Abdullah Chong, jumpa Captain Nordin. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ni, ijtimak dihadirkan hari ini masuk hari yang kedua, besok habis hari yang ketiga ya. Tanah 10 ekar yang diwakaf, mereka bangunkan tanah itu, potong bukit itu, buat jembatan, buat jalan kaki, masukkan apa tu, masukkan keseran, buat jembatan, buat jalan. Masya Allah. Tuan-tuan, buat tuan-tuan, dia punya kemah, the giant kemah, pulau-pulau kemah. Ini kemah untuk batu pahat, ini kemah untuk bersih, ini kemah untuk kalpilah, ini kemah untuk tampil. Sebab tuan-tuan, ijtimak itu adalah untuk zon selatan, meliputi Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dibuat di Durian Tunggal. Tuan-tuan tak tahu berapa ribu orang datang tuan? 10,000 orang tuan. Berapa lama
warga menjadikan tanah 10 ekar tu 3 bulan persediaan tuan. Tuan tengok Facebook saya ambil gambar sikit tadi tu. Kawah besar-besar ni. Dia beri kawah, satu kawah tu tuan 2 pemeluk, bukan 1 pemeluk, 2 pemeluk tuan. Berapa kawah masak? Kawah masak. Saya tadi yang makan bukan sedap kari tu, kambing beri kari tu tuan. Allah. Celah-celah tu ada pula tu, dia punya macam pecel. Siapa tak tahu ni tu kat Melaka pada pecel tu. Oh, punyalah sedap makan dalam bulan. Satu bulan 3-4 orang, satu bulan 3-4 orang, satu bulan 3-4 orang, 10,000 orang. Berapa bulan tu tak tahu kira. Itulah nak membesarkan Allah. Tengok muka seorang teman tu bercahaya-cahaya. Betul tu tak? 4 hari ada cerita sikit. Saya pergi Bangladesh. Namanya Ijma' tahunan, World Ijma' di Bangladesh. Cerita boleh saya cerita sikit ke? Boleh cerita sikit. Ini bagus ni untuk mati Rasul Khatimah ni. Saya pergi 4 kali di Bangladesh. Ijma' saja. Ijma' kita pergi tuan, satu dunia. Biasanya yang datang itu dalam 1,8 juta manusia. Satu yang terbesar selepas Arafah, yang terbesar di Tonggi namanya. Tonggi ini perjalanan daripada Dhaka turun kapal terbang, naik lagi kereta dalam 35 minit sampailah ke satu tempat tuan, 67 ekar tempat. Ada sungai melintas tempat itu. Di situlah mereka adakan World Ijtima'. Ijtima' dunia tuan. 1,8 manusia datang daripada 210 negara dalam dunia. 210. Negeri China yang datang tuan, negeri China tuan, nak bagi tahu tuan, negeri China, orang negeri China yang datang daripada China yang rupa dia betul-betul China, sepek mata macam China tu. Sampailah China yang bentuk Jakistan, sampailah China yang bentuk ke Eropah-Eropahan. Muka orang China tu datang tuan. Mereka Ethiopia, tuan, Ecuador, mana kita pernah dengar nama ni? Namibia, masing-masing ada. Ini Namibia, ini Egypt. Tuan-tuan, bila dia punya bayar, dia bagi dia punya kuliah berjalan, kita pergi dekat kemah-kemah tu. Ini cerita Bangladesh ni. Tuan-tuan akan dengar tuan. Sana translation dalam bahasa Perancis, sana translation daripada bahasa Jerman, sana translation daripada bahasa Spanyol, sana translation daripada bahasa Filipina, sana translation daripada Malaysia dengan Indonesia pun tak sama tuan. Sana translation bahasa Indonesia, sana translation bahasa Malaysia, sana translation bahasa Urdu, sana translation bahasa la haula wala quwwata illa billah. Hari Jumaat biasanya hari Rabu, Khamis, Jumaat. Biasanya melintas hari Jumaat, dalam masa 4 hari itu melintas hari Jumaat. Tuan-tuan tak tahu ya, satu saf dalam 1,2 kilometer. Satu saf 1.2 kilometer. Tuan-tuan dapat bayangkan. Saudara, tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan, macam mana dia layan kita. Yang kita tahu, beli tiket kapal terbang. Sampai saja tuan-tuan, kita tak tahu kita punya beg siapa yang urus, kita tak tahu. Tahu-tahu beg kita sudah ada dalam kemah yang diperuntukkan kepada kita. Allah tuan-tuan, dia punya layan tuan-tuan. Sampai saja dia latih budak universiti 1,000 orang, dia latih untuk 1,000 orang. Kebanyakan budak universiti engineering dengan medicine. Budak engineering pada medicine 1,000 orang, latihan 1 tahun melatih nak lawan duyuf tetamu, nak layan tetamu. Semuanya boleh memicit, urut sampai diurut. Allah tuan-tuan. Kasut tuan-tuan, saya nak beritahu kasut. Tuan-tuan agaknya 1,8 juta, berapa banyak kasut tuan-tuan? Kasut disusun. Tadi pun tuan-tuan tengok dekat itu tempat yang saya pergi tadi itu, susun. Saya nak beritahu tuan-tuan, dia punya engineering dia. Negara yang paling mundur ni namanya Bangladesh, mundur. Tapi tuan-tuan ya, 667 ekar yang besar tuan-tuan. Berapa ribu kepala paip, buka mana-mana kepala paip. Air memancut tuan-tuan, memancut air. Dia punya engineering genius orang-orang di Bangladesh. Kita di masjid ada 10 kepala paip,
buka 3, 6 lagi tak boleh buka. Betul. Inilah bezanya. Dia nak cerita pula macam mana dia layan kita tuan-tuan. Ini Islam ni. Orang Islam yang mati husnul khatimah. Layan. Makan ada 3 jenis makan. Western punya makanan, kemudian tu Asian punya makanan, satu lagi yang Arab punya makanan. Western, Asian, Arab. Saudara boleh makan di mana-mana, berapa kali pun nak makan tuan-tuan. Makan senang-senang tuan-tuan. Lembu, kambing, ayam, Allah. Berapa kali pun boleh. Nak sekali ke Western boleh, lepas tu nak kali ke Arab boleh, lepas tu nak yang Asian pun boleh. Saudara, tu dah duduk aja, bulan pun sampai, nasi pun sampai, yang ambil Asian punya lauk-lauk pun sampai. Tuan-tuan, makan 3 orang, 4 orang makan. Kita makan dah 5 minit, budak universiti yang dilatih tu datang. Anything sir, what can I help you sir, anything sir, more chicken sir, more chicken. La ilaha, negeri yang paling mundur dalam dunia. Tanya kita nak tambah lagi, ayam lagi. Begitu. Habis makan, kita nak cerita, ini akhlak, nak cerita akhlak. Habis makan, basuh tangan. Itu yang saya kata tadi, kepala baik begitu banyak, tuan basuh tangan. Sedia tuan-tuan. Dia punya sabun dah tersedia dah. Sabun. Habis kita makan, basuh tangan, nak minum chai namanya, syai. Dia punya chai tuan-tuan, dia punya teh, antara yang terhebat di dunia tuan-tuan. Agak-agak di dalam 100 meter tuan-tuan, nak pergi mendapatkan teh. Sementara berjalan dan dapatkan teh tanpa basuh tangan tu, ada budak universiti tu berbagai tuan-tuan, ulukan kita tawar kecil. Dia lap di tangan kita tuan-tuan, jalan lagi 10 langkah, ada budak universiti bagi kita toothpick tu untuk kita congkak-congkak gigi. Saya terima tu menitis air mata. Anak aku tak buat aku begini, anak aku tak layan aku begini. Macam mana orang Bangladesh yang kita tahu, bila sebut Bangladesh kat sini tuan-tuan, second class citizen, third class citizen, tapi you don't see the real Bangladesh is good akhlak. Inilah dia. Pasal apa? Pasal dia didik. Tuan-tuan duduk dekat sana ya, jalan masuk, datang lori pagi-pagi, lori masuk, dia buat apa? Buat kambing, buat lembu, buat kambing, ayam, buat lembu. Nampak tuan-tuan, lembu hidung nampak, potong situ. Tuan-tuan, dia masak untuk 1.8 juta manusia. Tuan cuba bayangkan, free tuan-tuan, free. Seramai-ramai itu free. Siapa yang mengongkos? Yang mengongkosnya ialah hartawan yang menerima, yang menginfak. Saya duduk tuan-tuan, selepas habis salah satu daripada tempat saya itu habis ijtima, kita keluar lagi kat situ dalam 3-4 hari. Pergilah saya diajak ke rumah seorang hartawan. You nak tahu hartawan tu duduk kondo kondominium dia. Sini kita punya apartmen kondominium, seluas-luas dia, sebesar-besar unit kita punya apartmen kondominium. Agak berapa? Sini dekat Malaysia ni 1,000 square feet, kebanyakan 800-900 kan tapi ambillah 1,000. Tuan-tuan nak tahu kondo dia 3,200 square feet yang saya pergi di rumah ni. Apa dia cerita kat saya tuan? Okay, dia kata, saya bercita-cita sebelum saya mati nak mendirikan 50 masjid. Sekarang saya dah buat 37, hanya tinggal ada lagi 17 masjid, 13 masjid lagi saya dah dirikan. Bayangkan kawan tuan, saya dapat madrasah, saya sendiri dapat madrasah. Berapa? Saya tadi berapa? 110 madrasah. Sekarang dah siap 70 madrasah. Orang inilah yang mengongkoskan tiap-tiap tahun layan 1.8 juta manusia. Inilah Abdurrahman bin Auf, inilah Abu Bakar Siddiq, inilah Uthman bin Affan, inilah Siti Khadijah Khawarizmi. Dan saudara yang berhati sekalian, baik, saya nak akhirkan ini supaya terterupan insyaAllah dengan teman-teman saya yang ada kat sini. Saya nak baca sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Man atat alaihi situna sana faqad a'adzallahu ilaihi fil umr. Seorang lagi, man atat alaihi situna sana
faqad a'dzarallahu ilaihi fil umur. Siapa yang dah sampai umur 60, siapa yang sudah sampai umur 60, mereka tidak ada jawapan di sisi Allah di akhirat nanti. Kenapa mereka tidak boleh diletakkan di bawah arasy? Dan sebab itu mereka menjadi calon syurga Allah. Kenapa dah sampai umur 60 hidup di dunia tak boleh masuk syurga lagi? Kenapa? We don't have the answers. We cannot reply anything. We don't have the answers. Tak ada jawapan. Aku dah ingatkan kamu hidup di dunia 60 tahun. 60 tahun berapa hari? 60 tahun berapa hari? Kali dia 365 kali 60 berapa hari? Kira-kira Tuan Imam cepat. 365 betul tak? 1 tahun 365 hari. 60 tahun kali 60 kan tak? Betul? Bukan. 1 tahun 1 tahun 365 hari. Jadi kalau 20 tahun kali 20 aja dah. 365 kali 20 berapa buat? Berapa? 365 kali 20 7.300. Tak 7.000. Tak betul tu. 365 hari kali 20 aja. 7.300. 7.300 hari. 7.000 total hidup 7.300 hari. Kali dengan jam kali 24 berapa jam? 7.200 hari kali 24. 175.200 jam. 175.200 jam kalau total hidup 60 tahun. Saudara, dalam 175.200 jam tiba-tiba Quran tak boleh baca, tuan-tuan. Coba bayangkan. Ambil surah yang terakhir sekali. Kalau tuan-tuan baca Qul a'udzu birabbin nas, salah. Bukan qul. Apa dia? Qul, qaf, qul. Bukan aku. Ain, bukan zu, zu. Qul a'udzu birabbin nas. Dengung, idgham. Saudara, kalau kita baca Qul a'udzu birabbin nas, tak betul. Malikin nas, tak betul. Malikin nas, ilahin nas, min syarri ikhfa. Teman-teman, saya bukan pada tadi ini. Macam mana? Kamu dah hidup berapa tahun? 175 tahun, 175 hari. Berapa jam? 175.000 jam. 175.000 jam. Kenapa kamu tidak memperuntukkan 100 jam untuk belajar Al-Quran? Kamu tidak memperuntukkan 1,000 jam untuk pergi masjid? Kenapa tidak? Kenapa total 175.000 jam itu kamu tak jumpa imam ini untuk tasbih, namanya tasbih, semak bacaan Fatihah kamu? Itu tujuannya. Saya sebenarnya nak suntik kesedaran kepada diri saya dalam 2024, dan saya nak suntik kesedaran kepada perempuan, kepada tuan-tuan. Sebenarnya saya tadi nak cerita satu tajuk mengenai kasih sayang dalam keluarga. Tapi bila saya masuk, saya tanya Tuan Imam, saya tanya Tuan Pengurusi. Saya tanya mudah, saya tanya kat sini kebanyakan yang hadir berapa tahun? Dia kata 50, 60, 70 tahun. Jadi saya pun bawa tajuk ini dalam konteks manusia berumur 50, 60, 70 tahun. Jadi tuan-tuan akan mati. Matilah dalam husnul khatimah. Matilah dalam husnul khatimah berazam malam ini. Akhir saya nak buat nak tahu tuan-tuan, in order for you to die in the state of husnul khatimah,
You have got to reconstruct the whole life of yours, the whole family of yours. Kena reconstruct, kena realign, kena refurbish, re lagi. Betul sila tuan. Kalau tak datang masjid, mesti datang masjid. Kalau anak-anak tidak baca Quran, mesti baca Quran. Kalau tak tahu baca Quran, belajar baca Quran. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Macam mana nak mati dalam husnul khatimah tak boleh baca Quran? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah sepanjang hidup 60 tahun tak pernah duduk dalam kuliah tajwid walau satu hari pun? Macam mana? Itu baru Quran. Macam mana yang lain? Fardu ain, fardu kifayah. Jadi itu tuan-tuan puan yang saya dah tutup. Saya nak tutup tuan-tuan puan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada tuan dan kepada saya. Saya nak tutup ni dengan memberikan beberapa cadangan-cadangan yang saya kira tuan-tuan dah buat. Memang tuan-tuan dah buat. Hanya cadangan ini a form of reinforcement of things that you are doing. You have been doing it. Saya nak cuba tuan-tuan. Pertama, mulai daripada besok, set jam kita, cuba bangun pukul 5 pagi. Cuba. Tuan-tuan dah bangun setengah ni bakal pukul 3, saya tahu kan? Tapi ini pada yang umum, termasuk anak-anak, termasuk yang muda, termasuk yang anak perempuan, termasuk anak laki-laki, termasuk anak dara, termasuk anak teruna, anak bujang kita. Bangun pukul 5, apa nak buat? Saudara, kalau boleh, mesti boleh buat tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat. Mesti buat tahajud 2 rakaat. Mesti. Salat sunnah tahajud rakaatain lillahi ta'ala. Dan sembahyang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Lepas tu buat sembahyang taubat 2 rakaat. Salat sunnah taubati rakaatain lillahi ta'ala. Dan sembahyang sunat taubat 2 rakaat. Lepas tu untuk dengan sembahyang witir 1 rakaat. Mereka awal. Kalau yang tak biasa buat, untuk itu solat sudah terwitri rakaatan ada adillahi ta'ala. Lepas tu doa. Kalau boleh doa. Kalau boleh, macam ada masa lagi. Kalau pukul 5 banyak masa lagi tuan. Sekarang ni dekat sini semua 6 berapa minit? 6.5 6.7 6.10. Banyak sangat masa kat sini. 6.2 minit. Ada yang sahih 6.2 minit. Saya nampak gaya-gaya tu sahih lah. Okey. Jadi tuan-tuan insya-Allah saya harap besok kita bangun pagi tahajud. Jangan lupa tuan-tuan, dua rakaat tahajud. Kalau boleh 3 rakaat, 3 kali. 2 rakaat tahajud. Lepas tu jangan lupa 2 rakaat taubat. Buat pada taubat. Lepas tu witir, lepas witir masih ada masa. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Cukup baca doa. Kalau boleh tuan, nangis dalam doa tu, nangis sikit, nangis. Rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina. Itu nama ahli syurga. Rajulun zakarallahu khaliyan fafadat aina. Mereka yang menyendiri, merasakan kedihnya mereka, agungnya Allah, hingga keluar air mata mereka. Ulama kata setitik air mata itu memadamkan api neraka 70,000 tahun. Allah. Nombor dua, baca Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Mesti. Make it compulsory for everyone. Make it you yourself compulsory. Baca Quran. Hari-hari mesti. Sekurang-kurangnya muka yang terakhir. Muka yang terakhir Al-Quran, muka berapa tuan-tuan yang terakhir? Yang terakhir muka yang berapa? Muka sebab yang terakhir 604. Betul, 604. Apa nama tempat tu? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca itu pun kalau kita dah ada cara nak baca itu saja. Jangan
ulang-ulang. Besok pagi begitu, besok pagi begitu, begitu. Setidak-tidaknya mulut kita, lidah kita pernah basah dan kalam Allah. Okey, nombor 3. Nombor 3, masjid. Ingat tuan, masjid ni, masjid. Nabi dan sahabat-sahabatnya ada 3 stesen. Apa dia tadi? Rumah, masjid, jihad. Nombor 4. Nombor 4 tuan-tuan puan, insya-Allah ya. Saya harap tuan-tuan, saya harap 4 ni tuan-tuan, insya-Allah. 4 ni kita ulang kaji fardu ain kita. Ulang kaji. Besok tuan-tuan beli, bukan tak payah beli tuan-tuan. Kalau ada anak yang tingkatan 2, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, buku dia dah cukup tuan-tuan. Buku fardu ain anak-anak kita tingkatan 1, tingkatan 2 dan 3. Cukup dah, cukup. Baca itu dah cukup dah. Lebih cukup dah. Cukup sangat tuan-tuan buat untuk ulang kaji fardu ain. Ulang kaji cara wudu, ulang kaji takbiratul ihram, ulang kaji apa nak baca tuan-tuan. Apa nak baca? Ulang kaji betul-betul. Minta tunjuk ustaz-ustaz macam mana doa baca doa kita. Macam mana betul kan? Betul tak? Ustaz, saya nak baca doa kita hari. Betul tak Ustaz? Ustaz betul. Ustaz marah. Kalau tak betul Ustaz marah saja Ustaz. Allahu akbar kabira. Ini yang betulnya. Walhamdulillah walhamdulillah tak betul. Kalau kasira tak betul. La kasira. Allahu akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wasubhan. Kalau wasubhan, kalau wa asila, betul kata wa asila. Betul. Wa asila sin. Wa asila sad. Kalau wajah tu tak betul. Wajjahtu wajhiya lillazi salam. Fatara tak betul. Fatara as-samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna tak betul. Inna salati, bukan salati, salati wa nusuki. Ini wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bukan wa biza wa bidza wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi, okay, next. Itu ulang lagi tuan-tuan. Next, tuan-tuan puan, yang keberapa dah? Yang keempat, yang kelima sekarang ni. Yang kelima, yang keenam sekarang ni. Yang keenam tuan-tuan, saya kata tadi nak masuk syurga, nak mati dalam surah Khatimah, bukan Hasan Ali saja. Hasan Ali mesti bawa isteri dia. Hasan Ali boleh bawa anak laki-laki, anak perempuan dia. Hasan Ali mesti bawa adik abang dan kakak dia. Hasan Ali mesti bawa ibu dan ayah dia yang dia sayang itu. Hasan Ali mesti bawa kaum keluarga. Sebab itu tuan-tuan dan puan, balik nanti bagi tahu isteri kita. Kalau kita sayang dengan isteri, sayang dengan anak, bawa mereka bersama-sama berpimpin tangan menuju ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Next. Apa nak buat lagi? Apa nak buat tuan-tuan puan ya? Selepas itu kita nak buat apa nak buat lagi? Libatkan diri selepas ini. Yang ketujuh libatkan diri dalam apa sahaja kerja agama. Libat diri, bukan libat diri. Libat diri dengan masjid, libatkan diri. Dengan tentang hal wakaf libatkan diri. Hal dengan anak yatim libatkan diri. Hal orang miskin libatkan diri. Hal gotong royong libatkan diri. Hal Quran libatkan diri. Hal nak menyambut apa-apa pun tentang misal Isra dan Mi'raj libatkan diri. Hal nak cuci masjid libatkan diri. Hal nak cuci nak cat masjid libatkan diri. Hal nak cuci kapet masjid libatkan diri. Kena buatlah. Ini namanya kerja-kerja agama. Kena buat. Kemudian yang ke-8 ya. Yang ke-8 dah. Yang ke-8 tuan-tuan apa? Jangan lupa yang ke-8 sangat penting ni. Tuan-tuan kebanyakannya dah duduk rumah kat sini, dah pindah rumah ni berapa tahun dah? Tuan dah berapa tahun dah tuan kat sini? Berapa tahun dah tuan kat sini? 20 tahun. 30 tahun.
Saya nak tanya ni tuan, ini kuis dia nak tanya. Selama 30 tahun, pernah tak ustaz, guru agama masuk rumah kita membaca doa untuk kita dan keluarga? Kalau jawapannya tidak, tuan-tuan, bayang tuan-tuan, orang ADN boleh masuk, orang air boleh masuk, TNB boleh masuk, Kowe boleh masuk, Grab boleh masuk, tapi orang alim tak masuk rumah kita. Jangan. Sebab seorang, tuan-tuan ya, mak masuk rumah, mak tak keluar kita, mak masuk ke rumah kita, 70,000 malaikat di belakang mak. Saudara, orang miskin masuk rumah kita, 70,000 malaikat di belakang orang miskin. Anak yatim masuk rumah kita, 70 malaikat mandiri mereka di belakang masuk rumah kita. Orang alim masuk ke rumah kita sekarang itu, 70 malaikat meraihkan mereka. Tapi kalau kowe datang, tak ada lagi jatuh. Keren. Jadi tuan-tuan nampak insyaAllah. Yang akhir tuan-tuan insyaAllah ya. Kita nak sebutkan yang akhir ni tuan-tuan ya, hubungan dengan fakir miskin. Ada hadis tuan-tuan, hadis ni. Ini hadis. Salah satu ciri ahli syurga ni ialah dia suka merapatkan diri dengan anak-anak yatim dan mengusap-ngusap rambut anak yatim. Saudara-saudara, saya yakin di Seremban Jaya ni ada anak yatim, ada orang miskin. Pernah tak tuan-tuan bawa anak-anak memperkenalkan anak kita dengan anak-anak yatim? Pernahkah tuan-tuan bawa anak yatim kepada anak kita sampai tuan-tuan meraihkan dia, musap-musap rambutnya? Musap rambutnya apa dia? Menggambarkan kemesraan, kasih sayang. Pasal sayang dia tak ada mak, isteri kita lah mak dia, dia tak ada ayah, kita lah ayah dia.